Dalam tentera Jerman, ramai yang tidak begitu terlibat dalam ideologi Hitler, tetapi SS adalah perkara lain, sebuah kelompok tertutup yang sentiasa rapat dengan Nazisme. Mereka melapor terus kepada Himmler dan mencari pemuda Jerman yang bersedia mengorbankan nyawa untuk negara. Untuk menyertai, mereka perlu setinggi sekurang-kurangnya 1 meter 70 dan berumur kurang daripada 23 tahun. Selain itu, mereka perlu menyerahkan dokumen mengenai sejarah keluarga sejak abad ke-18 untuk membuktikan keturunan Aryan Tulen. Ia adalah kelompok yang begitu tertutup dan lenyap selepas perang, sehingga hanya mereka yang pernah terlibat sahaja yang benar-benar tahu bagaimana keadaannya. Sudah 80 tahun sejak rejim Nazi jatuh dan hampir tiada lagi yang masih hidup daripada mereka yang memakai uniform itu. Apa terjadi kepada askar-askar SS terakhir yang berjaya hidup hingga akhir dan bagaimana tahun-tahun terakhir mereka? Askarnya Brod yang terakhir. Jaroslav Hunka dilahirkan pada tahun 1925 di sebuah kawasan yang pada masa itu merupakan sebahagian daripada Poland dan kini terletak di dalam Ukraine. Semasa remaja, di tengah-tengah peperangan, dia memutuskan untuk mendaftar sebagai sukarelawan ke Division Galicia, sebuah unit tentera yang dibentuk oleh Nazi dengan orang-orang Ukraine yang ingin menghalang kemarahan Soviet. Division itu akhirnya dimasukkan ke dalam Waffen SS. Semasa latihannya, dia dilihat dalam gambar-gambar di tempat seperti Munich dan Neuhammer memakai uniform dan dalam formasi. Pada tahun 1944, apabila divisionnya dihantar untuk mempertahankan bandar Brody, mereka hancur. Daripada 15,000 yang bermula, hanya 3,000 yang tinggal. Dengan beberapa orang yang terselamat itu, mereka menyusun semula di Slovakia. Di sana, mereka bertanggungjawab menghalang partisan yang bangkit menentang Jerman. Kemudian mereka dihantar ke Slovenia, di mana mereka sekali lagi bertempur melawan pasukan Tito. Pada masa itu, Himmler memuji unit itu secara terbuka, mengeluarkan kenyataan di mana dia bercakap tanpa tapisan tentang perubahan yang, menurutnya, mereka bawa ke rantau itu. Selepas kekalahan Jerman, Hunka berakhir di United Kingdom. Dia menyertai persatuan orang Ukraine yang telah menetap di sana selepas konflik itu. Dia berkahwin pada tahun 1951 dan pada tahun 1954 berpindah ke Kanada. Di Toronto, dia membina keluarga, mempunyai 2 anak dan menyertai komuniti Ukraine Kanada. Dia mula bekerja dalam sektor aeronautik dan menjadi pemeriksa di sebuah syarikat yang terkenal dengan pembuatan kapal terbang. Kemudian, dia dan anak-anaknya membiayai dana penyelidikan mengenai isu-isu keagamaan Ukraine di sebuah universiti tempatan. Setelah bersara, Hunka menjadi sangat aktif dalam kalangan bekas tentera Ukraine. Dia menyertai acara, menderma wang, menghadiri perarakan, menulis teks, malah mengekalkan blog di mana dia bercakap tentang kenangannya. Dalam salah satu catatannya, dia menyatakan bahawa tahun-tahun ketika dia berada dalam division Nazi adalah yang paling gembira dalam hidupnya. Dia bercakap tentang pesta, berjalan-jalan, kawan-kawan dan petang yang menyenangkan di taman-taman yang elegan. Pada suatu ketika, dia membandingkan nasib veteran divisionnya dengan orang Yahudi yang hidup dalam diaspora, mengatakan bahawa kedua-dua kumpulan telah diusir dari tanah mereka. Pada tahun 2022, pada usia 97 tahun, Hunka muncul di televisyen semasa memprotes pencerobohan Rusia ke Ukraine. Dia masih menghadiri aktiviti dan memberi pendapat tentang isu semasa. Pada tahun 2023, satu skandal antarabangsa tercetus apabila Speaker Dewan Rakyat Kanada menjemputnya ke Parlimen untuk menerima penghormatan. Kebetulan pada hari itu, Presiden Ukraine Zelensky sedang melawat dan Hunka diperkenalkan sebagai veteran yang telah berjuang untuk Ukraine menentang Rusia. Semua bertepuk tangan, termasuk Zelensky, isterinya dan Perdana Menteri Trudeau. Kemudian terbongkar bahawa Hunka pernah menjadi sebahagian daripada Waffen SS. Segalanya meletus. Pertubuhan Yahudi, media dari seluruh dunia, ahli politik, kedutaan, semua mengkritik penghormatan itu. Division Galicia di mana Hunka pernah berada dituduh terlibat dalam pembunuhan orang awam di Poland dan Ukraine. Walaupun dia sendiri tidak pernah didakwa, hubungannya dengan unit itu cukup untuk menimbulkan kemarahan.
Beberapa kumpulan neo-Nazi bahkan meletakkan bunga di sebuah monumen di Kanada sebagai penghargaan atas masa lalunya. Universiti yang menerima wang daripada keluarganya membatalkan dana itu dan mengembalikan semuanya. Trudeau terpaksa memohon maaf. Speaker Parlimen yang menganjurkan tepukan itu akhirnya meletakkan jawatan. Poland meminta agar dia diekstradisi atas apa yang dilakukannya semasa perang dan Rusia memasukkannya ke dalam senarai buruan atas tuduhan genosid. Mereka bahkan menghantar namanya ke Interpol. Tetapi di tengah semua itu, Yaroslav Hunka yang baru sahaja mencecah usia 100 tahun pada 2025 masih berada di rumahnya di Kanada. Dia hidup tenang di North Bay, muncul dalam acara awam komuniti Ukraine dan masih memberikan temu bual. Dia tidak mempunyai sebarang hukuman dan tidak pernah melalui perbicaraan. Dia tetap sama seperti yang diberi tepukan tanpa sebarang pemeriksaan. Klaus Barbie, si tukang daging yang tidak pernah tunduk. Klaus Barbie dilahirkan pada tahun 1913 di sebuah bandar Jerman berhampiran Bonn. Pada mulanya dia bercita-cita untuk belajar teologi, tetapi kematian ayahnya mengubah segalanya. Pada tahun 1935, pada usia 22 tahun, dia menyertai SS dan mula bekerja untuk Perkhidmatan Keselamatan Rejim. Pada mulanya, dia dilatih sebagai penginterogasi. Latihan itu digunakannya selama bertahun-tahun dengan akibat yang kejam. Apabila Jerman menduduki Belanda pada tahun 1940, dia dihantar ke Amsterdam untuk tugas perisikan. 2 tahun kemudian, dia dipindahkan ke Perancis. Pertama, dia melalui Dijon, tetapi tidak lama kemudian berakhir di Lyon. Di sana, dia dilantik sebagai ketua Gestapo tempatan. Dari jawatan itu, dia mengatur penangkapan, penyeksaan dan deportasi. Dia mendapat gelaran si tukang daging Lyon. Angka rasmi menunjukkan lebih daripada 4,000 orang dibunuh dan kira-kira 7,500 orang Yahudi dideportasi di bawah pemerintahannya. Antara tindakannya yang paling terkenal ialah serbuan ke sebuah rumah kanak-kanak pelarian di Izieu. Dia menangkap 44 kanak-kanak dan 7 orang dewasa. Kebanyakan mereka dihantar ke Auschwitz. Mereka mati sejurus tiba. Mangsa lainnya ialah Jean Moulin, salah seorang pemimpin penentang Perancis. Barbie menginterogasinya selama 3 minggu. Moulin tidak pernah bercakap. Dia mati akibat penyeksaan sebelum dipindahkan ke Jerman. Barbie meninggalkan Lyon pada tahun 1944, tepat sebulan sebelum ketibaan tentera Amerika. Dia kembali ke Jerman dan terus berperang sehingga akhir perang. Selepas itu, dia hilang. Perancis memasukkannya ke dalam senarai penjenayah perang. PBB juga mencarinya. Dia ditangkap sekurang-kurangnya 2 kali, tetapi tiada siapa yang mengenalinya. Pada tahun 1946, dia sudah menggunakan nama palsu dan tinggal di Marburg. Dia bekerja dengan Nazi lain untuk cuba menyusun semula. Pada tahun berikutnya, seorang ejen tentera Amerika menjumpainya. Daripada menangkapnya, mereka merekrutnya sebagai informan. Sehingga tahun 1551, dia memberikan maklumat tentang Perancis, Soviet dan kumpulan anti-komunis. Apabila Perancis meminta ekstradisinya, Amerika menolak. Mereka bimbang Barbie tahu terlalu banyak. Mereka memutuskan untuk membawanya keluar dari negara itu. Pada tahun yang sama, mereka mengaturkan perjalanan rahsia untuknya ke Amerika Selatan. Itu adalah sebahagian daripada apa yang dipanggil Rat Line. Dengan pasport palsu, dia menetap di Bolivia bersama isteri dan anak-anaknya. Dia menukar namanya kepada Klaus Altmann. Sementara di Perancis, dia diadili secara in absentia dan dihukum mati. Dia menjalankan perniagaan di lapas. Dia menjual senjata, membuat hubungan politik dan menjadi seorang ahli perniagaan dengan pasport diplomatik Bolivia. Selama lebih 2 dekad, dia hidup dengan tenang. Malah, dia boleh melawat Eropah dan Amerika Syarikat tanpa masalah. Pada tahun 1971, sepasang pemburu Nazi, Serge dan Beate Klasfeld, menemui identitinya. Mereka menjejakinya di Peru dan melancarkan kempen untuk membawanya ke mahkamah. Barbie kembali ke Bolivia, kerajaan tentera melindunginya. Dia kekal di sana sehingga tahun 1980 apabila rejim itu jatuh. Pada tahun 1983, dia ditangkap dan dihantar ke Perancis. Dia diadili kerana serbuan di Izieu
dan deportasi lain yang diatur di Lyon. Dia tidak dituduh atas kematian Mulan. Dalam perbicaraan itu, beberapa orang memberi keterangan, termasuk Sabine Zlatin, pengasas rumah kanak-kanak itu, dan Lea Feldblum, satu-satunya yang terselamat daripada kanak-kanak yang dideportasi. Proses itu diikuti oleh seluruh Perancis. Ia bukan sekadar perbicaraan terhadap seorang lelaki, tetapi juga terhadap suatu era. Pada tahun 1987, dia diisytiharkan bersalah. Dia dihukum penjara seumur hidup. Dia tidak pernah meminta maaf. Dia berkata dia bangga memimpin apa yang dianggapnya sebagai unit tentera terbaik, Reich Ketiga. Klaus Barbie meninggal dunia dalam penjara pada tahun 1991 akibat kanser. Dia tidak meninggalkan sebarang kenyataan terakhir. Dia tidak pernah mengubah versinya. Dia yang bercakap terlalu lambat. Günter Grass dilahirkan pada tahun 1927 di Danzig. Ketika berusia 17 tahun, dia dihantar ke tentera dan berakhir dalam sebuah division Waffen-SS. Tetapi dia tidak pernah menceritakannya. Semasa membina kerjayanya sebagai penulis, bahagian masa lalunya itu terkubur. Pada tahun 1959, dia menerbitkan novel pertamanya dan dengan berlalunya masa, dia menjadi salah satu nama terpenting dalam kesusasteraan Jerman. Dia memenangi anugerah, memberikan ceramah dan memberi pendapat tentang politik. Dia menjadi suara kritikal terhadap otoritarianisme dan nazisme. Tetapi selama beberapa dekad, dia tidak pernah mengatakan bahawa dia pernah berada dalam SS. Baru pada tahun 2006, tepat sebelum melancarkan autobiografinya, dia mengaku. Pada tahun 1944, dia pernah berada dalam division Frundsberg, tetapi menurutnya, dia tidak menembak atau terlibat dalam pertempuran serius. Sejurus dia mengatakannya skandal meletus. Pembaca, pengkritik, rakan sekerja, semua bereaksi. Ada yang mempertahankannya kerana mengaku, yang lain menuduhnya hipokrit kerana berdiam diri begitu lama. Sejak itu, diamnya itu menjadi sebutan seperti bukunya. Seluruh Jerman berdebat sama ada dia masih mempunyai authority moral untuk bercakap tentang masa lalu Nazi setelah menyembunyikan miliknya. Dia berkata itu kerana malu, bahawa peranannya tidak penting, tetapi isu itu menghantuinya sehingga kematiannya. Yang menarik, ada yang seperti editor Klaus Wagenbach mendakwa Grass sudah menceritakannya secara peribadi pada tahun 60-an. Yang lain mempertahankannya kerana usianya yang muda ketika menyertai, seperti Salman Rushdie atau Vargas Llosa. Dia sendiri berkata dia terpengaruh oleh daya tarikan kuasa yang mempengaruhi banyak pemuda generasinya. Walau apapun, maklumat itu tidak terdapat dalam ucapan, temu bual atau bukunya. Dan apabila dia mendedahkannya, ia mengubah imej yang ramai miliki tentangnya selama-lamanya. Walaupun skandal itu kerjayanya berterusan, dia memenangi hadiah Nobel Kesusasteraan pada tahun 1999. Akademi Sweden memujinya sebagai penulis yang menceritakan kebenaran yang tidak selesa dalam sejarah dengan ironi dan kreativiti. Dia juga sebahagian daripada gerakan Jerman yang berusaha menghadapi dan memproses masa lalu Nazi. Dia menerbitkan lebih banyak buku, menyertai perdebatan dan tidak berhenti bercakap, tetapi namanya tetap terikat dengan diam yang panjang itu. Pada tahun 2012, dia kembali menjadi kontroversi dengan sebuah puisi yang mengkritik dasar Israel. Israel mengisytiharkannya sebagai persona non grata. Dia mempertahankan diri dengan mengatakan dia berhak berpendapat seperti sesiapa sahaja. Sementara itu, dia masih dijemput ke acara, dianugerahkan dan bukunya masih dalam edaran. Pada tahun-tahun terakhirnya, dia menulis, memberi pendapat dan kekal hadir dalam arena awam. Dia tidak pernah mengubah versinya tentang apa yang dilakukannya pada usia 17 tahun. Tetapi dia juga tidak dapat membuat orang melupakannya. Dia meninggal dunia pada April 2015 pada usia 87 tahun di Lübeck akibat jangkitan paru-paru. Dia dikebumikan dalam upacara persendirian di Behlendorf, kampung yang didiaminya selama 2 dekad. Selepas kematiannya, lebih banyak dibicarakan tentang apa yang disembunyikannya daripada apa yang ditulisnya. Dia dihargai oleh ramai sebagai salah seorang penulis hebat abad ke-20, tetapi juga dikritik kerana terlalu lama menceritakan kisahnya.
Arsip peribadinya diserahkan kepada institusi kebudayaan dan rumahnya di Lübeck dijadikan museum. Di sana disimpan lukisan, arca, buku dan rakamannya. Warisannya masih hidup walaupun terbahagi. Bagi sesetengahnya, dia adalah suara kritikal Jerman. Bagi yang lain, simbol kemunafikan. Tiada siapa yang mengabaikannya. Dia tidak pernah diadili atau dituduh melakukan jenayah, tetapi masa lalunya itu menemaninya hingga hari terakhir. Antara SS dan mural, Bernhard Heissig. Bernhard Heissig dilahirkan pada tahun 1925. Ketika berusia 17 tahun, dia mendaftar sebagai sukarelawan dalam Waffen-SS. Dia berkhidmat di bahagian timur semasa fasa paling berdarah perang. Dalam memoarnya kemudian, dia menulis bahawa dia telah melihat perkara yang mengubah cara melukisnya selama-lamanya. Apabila perang tamat, dia menjadi tawanan dan menghabiskan masa dalam tahanan. Tidak seperti ramai yang lain, dia tidak pergi ke barat. Dia kembali ke Jerman, tetapi di bahagian sosialis. Di sana, dia memulakan semula sebagai seniman. Sepanjang tahun 50-an, dia semakin dikenali di Jerman Timur. Dia melukis mural, lukisan sejarah, adegan antifasisme rasmi, tetapi juga potret gelap dan figura terdistorsi. Walaupun mengikuti garis realisme sosialis, karyanya lebih mengganggu daripada propaganda. Dia salah seorang daripada sedikit yang pernah berada dalam SS, tetapi masih berjaya menaiki tangga dalam sistem komunis. Dia tidak pernah menafikan masa lalunya, tetapi juga tidak mempromosikannya. Dia berkata dia lebih suka lukisannya bercakap untuknya. Sebilangan rakan menuduhnya ambigu, yang lain menghormatinya kerana tidak menyembunyikan apa yang pernah dilaluinya. Pada tahun 70-an dan 80-an, dia sudah menjadi salah seorang seniman terpenting di Blok Timur. Dia mengetuai Sekolah Seni Halus Leipzig dan melatih puluhan pelajar yang kemudiannya terkenal. Dia memamerkan karya di Moskow, Warsaw dan Berlin Timur. Gayanya menjadi lebih suram, dengan badan terpecah, ekspresi terpelintir, dan palet yang berat. Dia tidak melukis wira atau bendera, tetapi reruntuhan, orang yang hancur, dan lanskap yang sakit. Karyanya diterima oleh rejim kerana mematuhi kod rasmi, tetapi pengkritik yang lebih teliti menyedari mesejnya tersirat, seperti percanggahan yang kekal. Apabila tembok Berlin jatuh pada tahun 1989, namanya terjebak antara dua pihak. Di barat, dia dipandang curiga kerana bekerja untuk sistem komunis. Di timur, ada yang menolaknya kerana pernah menjadi ahli SS. Walaupun begitu, lukisannya tetap dipamerkan di museum dan galeri. Dia menyertai beberapa pameran selepas penyatuan semula. Pada tahun 90-an, karyanya dikaji oleh kurator Jerman dan antarabangsa. Ada yang mempertahankannya sebagai saksi tidak selesa abad ini. Yang lain mengkritiknya kerana menyesuaikan diri dengan semua konteks. Dia tidak menjawab. Dia hanya terus melukis. Dia meninggal dunia pada tahun 2011. Dia berusia 85 tahun. Dia tinggal di Leipzig. Tiada penghormatan rasmi atau kontroversi besar. Kematiannya diliput oleh akhbar kebudayaan, tetapi tanpa skandal. Kebanyakan karyanya kekal dalam koleksi awam. Sebilangan pelajarnya bercakap tentangnya sebagai guru yang tegas, tetapi murah hati. Buku seni menyebutnya, tetapi tidak selalu menonjolkan masa lalunya. Arsipnya diserahkan kepada institusi bekas Jerman Timur. Lukisannya masih tergantung di Museum Berlin, Dresden, dan bandar-bandar lain. Kisahnya bercampur dengan abad Jerman, perang, diktator, perpecahan, diam. Tiada apa-apa lagi. Otto Kuhm, ketua yang terus memberi arahan. Otto Kuhm dilahirkan pada tahun 1909. Beliau menyertai SS sebelum perang tercetus dan melalui beberapa unit sebelum menjadi komander. Beliau memimpin Division Leibstandarte dan kemudiannya Totenkopf. Anak buahnya terlibat dalam operasi pembersihan dan hukuman di beberapa negara yang diduduki. Apabila barisan depan mula runtuh, beliau mengambil alih pemerintahan di Balkan. Pada bulan-bulan terakhir konflik, beliau masih memberi arahan dalam keadaan kucar-kacir. Beliau ditangkap di Austria dan diserahkan kepada Amerika Syarikat. Beliau ditahan, tetapi tidak pernah didakwa secara rasmi. Setelah dibebaskan, beliau kembali ke Jerman dan menetap di Munich. Pada tahun 1951, beliau menubuhkan HIAG,
sebuah persatuan bekas anggota Waffen-SS. Tujuannya adalah untuk mendesak kerajaan Jerman baru mengiktiraf hak mereka sebagai veteran. Mereka menuntut pencen, akses kepada pekerjaan awam dan penghapusan stigma. Kum mengetuai organisasi itu selama bertahun-tahun. Beliau menganjurkan mesyuarat, menerbitkan risalah dan mencari sokongan politik. Secara pribadi, beliau berpendapat bahawa Waffen-SS tidak sepatutnya dibandingkan dengan kumpulan yang bertanggungjawab atas jenayah besar. Pada tahun 50-an dan 60-an, HIAG berkembang. Ia mempunyai lebih daripada 20,000 ahli. Kum menjadi wajah utama organisasi itu. Beliau menulis artikel, kata pengantar dan mempertahankan idea bahawa askar SS adalah pejuang seperti yang lain. Dalam tulisannya, beliau bercakap tentang kehormatan, pengorbanan dan persahabatan. Beliau mengelak sebarang rujukan langsung kepada jenayah. Beliau cuba membezakan antara elit tentera dan alat penindas rejim. Tetapi sejarawan membantahnya. Mereka menunjukkan dokumen, saksi dan data. Perdebatan menjadi semakin tegang. Pada tahun 70-an, Kum tetap aktif dalam kalangan revisionis. Beliau menghadiri acara, memberi temu bual dan berhubung dengan bekas anak buahnya. Kadang-kadang, beliau menyatakan bahawa sejarah rasmi ditulis oleh pemenang. Beliau tidak pernah menyesal. Beliau berkata misinya adalah untuk memerangi Bolshevisme. Apabila kritikan meningkat, beliau mengurangkan penampilan awamnya. Tetapi beliau terus menulis. Penerbit Munin Verlag yang berkait dengan HIAG menerbitkan memoir dan buku yang mempertahankan versi veteran. Beliau meninggal dunia pada tahun 2004, pada usia 95 tahun. Beliau tinggal di kawasan tenang di selatan Jerman. Tiada penghormatan rasmi diberikan. Beberapa catatan dalam media alternatif menyebut kematiannya. HIAG sudah merosot, hanya sedikit anak muda yang berminat dengan rangkaian bekas askar itu. Warisannya tercatat dalam risalah, minit mesyuarat, dan buku-buku yang diterbitkan sendiri. Arsip persatuan itu disimpan dalam yayasan swasta. Pendapatnya masih dirujuk dalam kajian tentang pasca perang dan revisionisme. Namanya muncul dalam senarai mereka yang cuba mengubah naratif rasmi dari belakang tabir. Tiada lagi. Penyiar yang datang dari barisan depan. Franz Schwab-Huber dilahirkan di Jerman pada tahun 1923. Pada tahun 1942, beliau menjadi sukarelawan untuk Waffen-SS dan dihantar ke barisan depan timur. Beliau terlibat dalam operasi ketenteraan semasa fasa paling ganas perang. Selepas perang, beliau ditangkap dan ditahan buat sementara waktu, tetapi berjaya kembali ke Jerman Barat tanpa menghadapi perbicaraan. Beliau berdiam diri tentang masa lalunya dan mengambil kesempatan daripada kekacauan pasca perang untuk membina identiti profesional baru. Pada tahun 50-an, beliau mula bekerja sebagai wartawan untuk media tempatan. Beliau diambil bekerja oleh akhbar tempatan di Bavaria dan secara beransur-ansur mendapat tempat. Pada tahun 60-an, beliau sudah bekerjasama dengan televisyen awam Bavaria Bayerischer Rundfunk. Selama 3 dekad, beliau mengekalkan kerjaya yang kukuh dengan laporan dan kolaborasi yang berterusan. Beliau dikenali dengan gaya tradisionalnya, tanpa kontroversi. Beliau tidak pernah bercakap tentang politik atau masa mudanya. Dalam arsip rasmi stesen itu, tidak ada rekod tentang penglibatannya dengan SS. Tiada rakan sekerjanya yang tahu, atau jika mereka tahu, mereka tidak membincangkannya. Pada tahun 90-an, beliau menerbitkan autobiografi. Buku itu kelihatan seperti kronik peribadi pasca perang, tetapi beberapa bahagian menimbulkan masalah. Beliau meminimumkan tanggungjawab SS dan mencadangkan bahawa tidak semua ahlinya melakukan jenayah. Frasanya kabur, tetapi mesejnya jelas. Beliau tidak menganggap dirinya bersalah. Penerbitan itu menarik perhatian sejarawan dan aktivis. Beberapa artikel mula menyiasat latar belakangnya. Akhirnya, disahkan bahawa beliau pernah menjadi ahli Waffen-SS dan menyembunyikan maklumat itu sepanjang kerjayanya. Stesen itu bertindak balas. Beliau dipecat tanpa kenyataan rasmi. Beliau tidak menjawab. Beliau tidak memberi temu bual atau penjelasan. Beliau berpindah ke rumah yang lebih kecil, jauh dari pusat bandar dan hilang dari kehidupan awam. Untuk seketika, beliau dikaitkan dengan kumpulan veteran, tetapi tidak pernah muncul dalam media lagi. Bukunya ditarik dari kedai buku.
dan beberapa salinan diedarkan oleh penerbit kecil. Selepas itu, kesnya menjadi kajian tentang kesenyapan masa lalu Nazi dalam institusi budaya pasca perang. Beliau meninggal dunia pada awal tahun 2000 di Bavaria. Tiada liputan dalam media nasional, hanya satu obituari ringkas dalam akhbar tempatan tanpa menyebut masa lalunya. Arsip pribadinya tidak dituntut oleh mana-mana institusi. Televisyen yang beliau bekerja selama lebih 30 tahun tidak pernah mengeluarkan kenyataan penutup. Beberapa wartawan muda menemui kesnya beberapa tahun kemudian ketika mengkaji hubungan antara media Jerman dan bekas ahli rejim. Kisahnya akhirnya menjadi beberapa perenggan dalam laporan tentang penyusupan budaya, dengan namanya disebut sebagai contoh bagaimana bekas SS berjaya menyamar dalam masyarakat tanpa menghadapi akibat. Beliau hidup selama beberapa dekad dalam sistem bercakap di depan kamera, menulis artikel, dan hanya pada akhirnya terbongkar siapa dirinya sebenarnya. Tiada lagi. Erich Kern, penulis yang hanya menulis untuk mereka. Erich Kern dilahirkan pada tahun 1606 di Graz. Semasa muda beliau terlibat dengan kumpulan sosialis dan komunis sebelum beralih kepada gerakan ultranasionalis Austria. Beliau akhirnya menyertai Parti Nazi Austria ketika ia masih haram. Pada tahun 1934, beliau ditangkap kerana itu dan dipenjarakan buat sementara waktu. Kemudian, beliau bekerja sebagai wartawan untuk akhbar yang dikawal oleh Hermann Göring dan kemudian menjadi ketua media untuk Gauleiter Birkel. Semasa perang, beliau menjadi ketua media untuk Gauleiters dan juga pegawai Waffen-SS dengan pangkat Obersturmbannführer. Beliau ditangkap pada akhir perang dan ditahan di kem Amerika Syarikat sehingga tahun 1948. Selepas dibebaskan, beliau menerbitkan buku tentang pengalamannya dalam perang. Beliau menulisnya beberapa bulan selepas dibebaskan walaupun dilarang menerbitkan. Dalam buku itu, beliau mempertahankan pencerobohan ke atas kesatuan Soviet dengan mengatakan ia adalah misi untuk membudayakan orang Rusia. Pada tahun 1949, beliau berpindah ke Jerman Barat dan mula menulis sepenuh masa. Beliau menerbitkan novel dan teks sejarah dengan penerbit revisionis. Pada tahun 50-an, beliau menyertai HIAG dan menjadi salah seorang pengurus bahagian penerbitan. Beliau mula menulis untuk majalah Der Freiwillig dan media nasionalis lain, mengulangi mesej yang sama, mempertahankan SS, menyerang pihak bersekutu, dan meminimumkan jenayah rejim Nazi. Beliau menjadi ahli Dewan Editorial Nation Europa dan menyunting penerbitan seperti Deutsche Soldatenzeitung dan Deutsche Wochenzeitung. Dalam semua tulisannya, beliau mengulangi naratif yang sama, sentiasa mempertahankan bekas Waffen-SS dan mengkritik perbicaraan pasca perang. Sejak tahun 1959, beliau bekerja sepenuh masa untuk HIAG. Beliau mengawal semua kandungan, memutuskan testimoni mana yang diterbitkan dan bagaimana ia ditulis. Beliau memastikan tiada kandungan yang boleh mendatangkan masalah undang-undang, tetapi tidak pernah meninggalkan naratif rasmi kumpulan itu. Beliau tidak memberi temu bual atau muncul dalam media. Beliau berkomunikasi melalui surat atau bertemu secara pribadi dengan ahli lain. Pada masa yang sama, beliau aktif dalam parti ekstrim kanan seperti Parti Demokratik Kebangsaan Jerman, Kesatuan Rakyat Jerman, dan Organisasi Budaya Nasionalis Pan-European. Beliau terlibat dalam percubaan untuk menyatukan sayap radikal negara dan terus bekerjasama dengan majalah ekstrim kanan sehingga tahun 70-an. Beliau tidak pernah meninggalkan revisionisme. Beliau terus mempertahankan SS sehingga akhir hayatnya. Beliau meninggal dunia pada tahun 1991 di Kamar am Attersee. Tiada laporan media atau penghormatan awam. Dalam HIAG, kematiannya diumumkan dalam buletin dalaman. Di luar kalangan revisionis Jerman, namanya hilang. Tiada lagi. Karl Wolf, Operasi Fajar, Perjanjian Terlarang. Pada awal tahun 1945, Karl Wolf mula bertindak sendiri. Beliau tidak lagi percaya Jerman boleh menang, tetapi juga tidak mahu utara Itali diambil alih oleh partisan komunis. Pada 6 Februari, beliau pergi ke Berlin dan duduk berhadapan dengan Hitler. Beliau memberitahu tentang hubungan yang dijalin untuk berunding dengan pihak bersekutu. Beliau menyebut Kardinal Schuster, yang dikenalnya dari masa di Milan. Hitler tidak berkata sepatah pun,
Wolf menganggap senyap itu sebagai isyarat persetujuan. Ribbentrop yang berada di sana mengangguk dan tidak lama kemudian pergi ke Sweden untuk membuat perjanjian sendiri. Wolf meneruskan rancangannya. Beliau menukar matlamat, bukan gencatan senjata untuk seluruh Reich, tetapi hanya penyerahan utara Itali. Beliau lebih suka ia diambil alih oleh British dan Amerika daripada partisan. Pada 8 Mac, beliau sudah berada di Switzerland. Beliau diterima oleh Allen Dulles, ketua perisik Amerika. Dulles memberi syarat. Wolf mesti membebaskan Ferruccio Parri, seorang pemimpin partisan. Wolf bersetuju. Beliau juga berjanji boleh memujuk Marsekal Kesselring untuk menyerah, tetapi kemudian mengetahui Kesselring sudah digantikan oleh Vietinghoff. Walaupun begitu, pada 19 Mac, beliau kembali ke Switzerland. Kali ini, dengan lebih banyak orang di meja rundingan, dua jenderal bersekutu masuk dengan identiti palsu. Soviet sudah mengetahui pertemuan ini dan marah, tetapi Amerika tidak menjemput mereka. Dalam pertemuan itu, Wolf berkata akan berbincang dengan Kesselring dan memujuk Vietinghoff. Beliau bersumpah tidak akan melaksanakan sebarang perintah untuk membunuh tahanan politik. Skandal dengan Soviet meletus tidak lama kemudian. Soviet menuduh Amerika berunding secara rahsia. Sementara itu, rancangan Ribbentrop di Sweden gagal. Apabila Hitler mengetahuinya, beliau marah. Beliau berkata tiada siapa yang memberitahunya. Himmler takut. Beliau menuduh Wolf sebagai pengkhianat dan mengarahkan istrinya diawasi. Kaltenbrunner mengawal segala-galanya. Istrinya dilarang keluar rumah. Wolf ingin memberitahu Hitler secara langsung, tetapi Himmler melarangnya. Walaupun begitu, beliau meneruskan operasi Fajar. Pada 13 April, Himmler mengetahui Wolf mengabaikan arahan dan memanggilnya ke Berlin. Wolf tetap pergi. Dalam mesyuarat, mereka bertengkar. Wolf mengugut, "Jika aku dihantar ke pembunuhan, aku akan bawa kamu bersama." Kaltenbrunner membawanya berjumpa Hitler. Kaltenbrunner bercakap dahulu, kemudian giliran Wolf. Hitler menuduhnya bertindak tanpa kebenaran. Wolf menjawab bahawa senyap Hitler pada 6 Februari sudah cukup. Beliau berkata sudah berhubung dengan pemimpin bersekutu. Menurut Wolf, Hitler menerima penjelasannya. Hitler berkata beliau bernasib baik kerana jika gagal akan dibuang seperti Hess. Hitler benarkan beliau terus, tetapi minta hasil yang lebih baik. Penyerahan tanpa syarat tidak berguna. Pada 20 April, Wolf kembali ke utara Itali dan memujuk Vietinghoff untuk terus berunding. Tetapi bantahan Soviet sudah berkesan. Churchill dan Truman tidak mahu terlibat lagi. Pada hari yang sama, pihak bersekutu membatalkan operasi. Wolf mengetahuinya ketika berada di Switzerland. Beliau menunggu perubahan keputusan, tetapi tiada berlaku. Himmler mengarahkannya pulang. Kardinal Schuster juga memanggilnya. Schuster berkata partisan menunggunya di Milan untuk rundingan penyerahan. Wolf tidak mahu itu. Beliau hanya mahu melambatkan masa untuk berunding dengan Amerika. Pada 26 April, beliau dikepung oleh partisan di sebuah villa. Graziani juga berada di sana dan menyerahkan surat kuasa penyerahan tentera Mussolini. Seorang pegawai Switzerland yang terlibat dalam rundingan memujuk kenalan Amerika untuk menyelamatkan Wolf. Sebaik sahaja bebas, beliau mengarahkan SS berhenti bertempur di Milan. Keesokan harinya, beliau kembali ke Bolzano. Di sana beliau diberitahu pihak bersekutu mahu berunding lagi. Wolf berjanji penyerahan akan dilakukan pada 2 Mei. Tetapi Kesselring sudah mengambil alih semula kawalan. Vietinghoff digantikan oleh Schulz. Schulz tidak mahu berunding, Kesselring juga tidak. Wolf kemudian mengarahkan Schulz ditangkap. Beliau memujuk General Herr dari tentera ke-10 untuk menyerah. Beliau mengesahkan tarikh kepada Alexander. Tidak lama kemudian, beliau mengetahui Hitler sudah bunuh diri. Selepas bertengkar dengan Kesselring, beliau berjaya memujuknya. Schulz akhirnya bersetuju. Pada 2 Mei, tentera Jerman di Itali menyerah. Selepas perang, Amerika menangkap Wolf pada Mei. Beliau diserahkan kepada British. Pada tahun 1948, Mahkamah Jerman menghukumnya 5 tahun kerana menjadi ahli SS. Beliau dibebaskan lebih awal. Pada tahun 1962, beliau ditangkap lagi kerana terlibat dalam penghantaran 300,000 orang dari Warsaw ke Treblinka. Beliau dihukum 15 tahun. Hanya sebahagian dihabiskan. Beliau dibebaskan pada tahun 1969 atas alasan kesihatan. Tahun-tahun kemudian, dalam dokumentari televisyen, beliau mengakui pernah menyaksikan pelaksanaan hukuman mati bersama Himmler.
Beliau berkata satu peluru terkena kotnya. Beliau meninggal dunia pada tahun 1984 tanpa kembali ke penjara. Tiada lagi askar yang menyelamatkan Hitler. Otto Remer dilahirkan di Neubrandenburg pada Ogos 1912. Beliau salah seorang daripada 6 adik-beradik dalam keluarga Protestan tradisional. Ayahnya bekerja sebagai inspektor kehakiman dan berasal dari keluarga tukang. Kerjaya ketenteraan Remer bermula sebelum era Nazi ketika beliau menyertai tentera Republik Weimar pada tahun 1932. Beliau dinaikkan pangkat dengan cepat dan pada tahun 1942 sudah memimpin batalion khas Regimen Großdeutschland yang menyokong unit penembak. Setahun kemudian beliau memimpin batalion mekanisasi pertama regimen itu yang sudah menjadi division. Dalam penarikan tentera Jerman semasa pertempuran Kharkov, tenteranya membantu melindungi pasukan Waffen-SS. Atas jasanya, beliau dianugerahkan Knight's Cross, kemudian Oak Leaves. Pada tahun 1944, selepas cedera, beliau dilantik ketua unit pengawal di Berlin. Di sana, tanpa disedari, beliau terlibat dalam plot 20 Julai. Pada hari itu, General von Hasse mengarahkannya menangkap Goebbels. Remer mematuhi, tetapi Goebbels membuatnya ragu-ragu. Goebbels memastikan Remer bercakap terus dengan Hitler melalui telefon. Führer memintanya mengesahkan suaranya dan apabila Remer mengiyakan, beliau menerima arahan langsung untuk mematahkan rampasan kuasa. Pada hari yang sama, beliau dinaikkan pangkat. Remer sendiri menceritakan ini di depan kamera bertahun-tahun kemudian tanpa rasa sesal. Beliau juga muncul dalam dokumentari menasihati pelakon yang melakonkan dirinya. Selepas percubaan pembunuhan itu, beliau kembali ke barisan depan. Beliau memimpin Brigade Pengawal Führer, unit bersenjata dengan anggota Großdeutschland. Di Prusia Timur, unitnya mengalami banyak kerugian dengan sedikit kejayaan. Mereka dipindahkan ke Ardennes pada Desember dan sekali lagi mengalami banyak korban. Pada tahun 1945, beliau dinaikkan pangkat menjadi Major General dan diberi kuasa memimpin division baru. Beliau gagal lagi, memindahkan unit ke Silesia tanpa hasil. Beliau ditangkap oleh tentera Amerika Syarikat dan dipenjarakan sehingga tahun 1947. 3 tahun kemudian, beliau menubuhkan Parti Sosialis Reich. Partinya secara terbuka berhaluan neo-Nazi. Parti itu mendapat ribuan undi dan kerusi di Lower Saxony dan Bremen. Tetapi pada tahun 1522, ia diharamkan oleh Mahkamah Jerman. Pada tahun 90-an, Remer dihukum kerana menafikan Holocaust dalam beberapa tulisannya. Untuk mengelakkan penjara, beliau melarikan diri ke Sepanyol. Di sana, beliau menyokong teori Leuchter dan Rudolf yang juga terkenal menafikan jenayah Nazi. Jerman meminta ekstradisinya, tetapi Mahkamah Nasional Sepanyol menolak kerana kesalahan itu tidak wujud dalam undang-undang Sepanyol. Beliau tidak diberi suaka atau status pelarian. Beliau berpindah ke Mesir dan Syria. Beliau menjadi buruan sehingga kematiannya. Beliau meninggal dunia pada tahun 1997 di Marbella tanpa kembali ke penjara. Tiada lagi. Orang Belgium yang ingin menjadi Nazi. Leon Degrelle tidak bermula dengan senapang di tangan tetapi dengan pen. Dia dilahirkan di selatan Belgium, di Wallonia dan sejak muda terlibat dalam dunia kewartawanan. Semasa belajar di Universiti Leuven, dia sudah mengetuai sebuah syarikat penerbitan Katolik yang menerbitkan risalah dan novel murah. Dia menamakannya Christus Rex dan tidak lama kemudian syarikat penerbitan itu menjadi sesuatu yang lebih, sebuah gerakan politik. Mereka menamakannya Rex. Pada mulanya ia berganding bahu dengan golongan Katolik konservatif, tetapi pada tahun 1935, Degrelle memutuskan hubungan dengan mereka dan mengubah Rex menjadi parti sendiri, penuh dengan idea otoritarian, nasionalis dan retorik yang sangat dekat dengan fasisme. Pada tahun 1936, dia mengejutkan ramai, memperoleh lebih daripada 11% dalam pilihan raya dan menjadi tokoh nasional. Tetapi kejayaan itu tidak bertahan lama. Dia cuba mengadakan perarakan ke Brussels yang gagal, dituduh sebagai ekstremis dan populariti parti itu merudum. Pada masa itu, sudah jelas bahawa Degrelle memandang Hitler dan Mussolini dengan baik.
Dia bertemu dengan kedua-duanya pada tahun 1936 dan mula menerima wang terutamanya dari Itali. Pada tahun 1937, dia bertanding dalam pilihan raya penting di Brussels dan kalah kepada Perdana Menteri. Kekalahan itu menyingkirkannya dari permainan besar. Rex menjadi semakin radikal dan apabila perang meletus, de Grelle menyalahkan orang Yahudi, ahli Mason dan sekutu kerana memprovokasi Jerman. Pada hari yang sama, Nazi menyerang Belgium 10 Mei 1940. Dia ditangkap kerana disyaki bekerjasama dengan musuh. 2 bulan kemudian, orang Jerman sudah membebaskannya. Perkara pertama yang dilakukannya ialah mengetuk pintu penjajah. Dia ingin menjadi ketua kerajaan boneka di Belgium, tetapi Nazi tidak memberikannya jawatan itu. Mereka membiarkannya terus bercakap, tetapi tidak lebih daripada itu. Kemudian de Grelle mengubah taktik. Dia menawarkan askar. Pada tahun 1941, sejurus Jerman menyerang kesatuan Soviet. Dia mencadangkan pembentukan Legion Belgium untuk berperang di sisi Nazi. Maka lahirlah Legion Walloon yang kebanyakannya terdiri daripada ahli Rex. Dia sendiri pergi ke medan perang sebagai sukarelawan. Pada mulanya, mereka bergantung pada tentera Jerman, tetapi pada tahun 1943, mereka diserap ke dalam SS. Dari situ, de Grelle sepenuhnya menyelaraskan diri dengan Himmler. Malah dia mendakwa orang Walloon berdarah Jerman. Dia dianugerahkan oleh Hitler sendiri. Selama tahun-tahun itu, Rex menjadi salinan aparat Nazi. De Grelle berubah daripada ahli politik menjadi askar dan kemudian propagandis berbaju seragam. Di Belgium, tiada siapa yang menyukainya lagi. Partinya dilihat sebagai kumpulan pengkhianat. Apabila orang Jerman berundur dari negara itu pada tahun 1944, dia melarikan diri bersama mereka. Pada April 1945, ketika Soviet sudah memasuki Berlin, de Grelle meninggalkan anggota legionnya yang masih hidup dan melarikan diri. Dia dihukum mati kerana khianat di Belgium, tetapi berjaya menyelinap ke Spanyol. Di sana, di bawah diktator Franco, dia mendapat perlindungan. Pada tahun 1540, dia diberi kerakyatan Sepanyol yang melindunginya daripada ekstradisi. Sejak itu, dia hidup bebas, tanpa berhadapan dengan keadilan. Dia menulis buku mempertahankan Nazisme dan menafikan Holocaust. Dia menggambarkan dirinya sebagai wira anti-komunis dan patriot yang disalahfahami. Dia meninggal di Marbella pada tahun 1994 pada usia 87 tahun tanpa membayar untuk apa yang dilakukannya. Pembunuh ramah dari Bariloche. Pada 23 Mac 1944, sekumpulan anggota Partito d'Azione memerangkap sepasukan polis tentera Waffen-SS di sebuah jalan di Roma. Mereka meletakkan bom dalam kereta sampah dan meletupkannya ketika askar-askar itu berbaris di Via Rasella. 33 askar Jerman terbunuh dan 2 orang awam Itali yang berada berhampiran juga maut. Apabila berita itu sampai kepada Hitler, dia menjadi marah. Dia mengarahkan 10 orang Itali dibunuh bagi setiap askar Jerman yang terbunuh. Seseorang membulatkan angka itu. 335 orang akan ditembak. Herbert Kappler bertugas menyediakan senarai. Dia mengumpulkan nama tahanan yang sudah dihukum mati, yang lain yang menunggu perbicaraan dengan tuduhan berat, 75 orang Yahudi yang akan dideportasi dan beberapa yang dituduh keganasan tetapi dibebaskan kerana kekurangan bukti. Mereka dikeluarkan dari pelbagai penjara di Roma di bawah kawalan Nazi, SS, rejim fasis dan milisi mereka. Pada 24 Mac, Erich Priebke bersama Karl Haas dan anggota SS lain mengangkut mereka dengan trek tentera. Mereka dibawa ke lombong terbiar di pinggir bandar Fosse Ardeatine. Mereka dimasukkan 5 demi 5 dan ditembak di kepala. Selepas selesai, pintu lombong ditutup dengan letupan. Tiada yang terselamat. Selepas perang, Priebke melarikan diri. Pada tahun 1946, dia melarikan diri dari kem tahanan di Rimini. Di Roma, dia mendapat dokumen palsu dan pergi terus ke Amerika Selatan. Dia tinggal sebentar di Buenos Aires sebelum menetap di Bariloche, Patagonia. Di sana dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Dia dikenali sebagai Errico, seorang yang ramah, berpendidikan dan suka menolong. Orang menghormatinya.
Tiada yang membicarakan masa lalunya, atau mereka memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Beberapa paderi membantunya melarikan diri. Ada dari South Tyrol, ada juga dari Kroasia. Salah seorang yang penting ialah Krunoslav Draganovic yang membawanya melalui Eropah dan memasukkannya ke dalam rangkaian yang menyeludupkan Nazi keluar dari benua itu. Di Bariloche, Pribke hidup tenang, sehinggalah pada tahun 1991 namanya muncul dalam buku Esteban Buch bersama Nazi lain yang bersembunyi di kawasan itu. Pada masa yang sama, seorang wartawan Amerika, Sam Donaldson, mencari Reinhard Kops, bekas SS lain yang tinggal di sana. Kops cuba menyelamatkan diri, mendedahkannya. Dia berkata penjenayah sebenar ialah Pribke, segalanya berubah. Donaldson mencarinya. Pada tahun 1994, dia menemui Pribke berjalan di jalan. Dia menemuinya secara spontan. Pribke mengakui segalanya. Dia berkata dia hanya mengikut arahan, tidak merasa bersalah. Apabila dipanggil penjenayah perang, dia menghentikan perbualan. Di Bariloche timbul kekecohan. Ramai tidak mahu mempercayainya. Ada kempen mempertahankannya. Mereka berkata dia jiran contoh, banyak berbuat baik, tidak mungkin seorang monster. Tetapi lama-kelamaan, fakta mendedahkannya. Itali terus menekan. Selepas temu bual itu, Itali meminta ekstradisinya. Argentina menyetujuinya pada November 1995. Di Roma, dia dipenjarakan di Forte Bochea. Pendakwa mendakwanya atas peranannya dalam pembunuhan beramai-ramai. Pada mulanya, Mahkamah Tentera membebaskannya, berkata jenayah itu sudah luput. Tetapi Mahkamah Agung tidak menerimanya dan mengarahkan perbicaraan semula. Pada tahun 1998, dia dihukum penjara seumur hidup. Tetapi kerana sudah tua, dia menjalani hukuman di rumah. Tahun-tahun terakhirnya dihabiskan terkunci di sebuah rumah di Roma. Dia meninggal pada 2013, lebih 100 tahun. Tiada yang mahu mengurus pengebumiannya. Rom maupun Vatikan tidak membenarkan upacara. Argentina juga enggan menerima mayatnya. Dia mahu dikebumikan bersama istrinya di Bariloche, tetapi tidak dibenarkan. Begitulah berakhirnya kehidupan seorang yang terlibat dalam pembunuhan beramai-ramai di Fosse Ardeatine. Tiada apa-apa lagi. Alois Brunner, dari kereta api ke Auschwitz ke hotel di Syria. Anak seorang petani, Alois Brunner dilahirkan di sebuah kampung berbahasa Jerman di barat Hungary, yang selepas 1918 dinamakan Rohrbrunn dan menjadi sebahagian Austria. Dia belajar perakaunan dan bekerja sebagai juru jual sehingga 1931 ketika menyertai Parti Nazi pada usia 19 tahun. Tahun berikutnya, dia menyertai SA dan kehilangan pekerjaan kerana menyebarkan idea Nazi di negara di mana ia masih haram. Selepas Anschluss pada 1938, dia menyertai SS di Vienna dan setahun kemudian masuk Gestapo di pejabat yang sama dengan Eichmann. Di sana, dia menjadi tangan kanannya. Dia mula membantu dalam plan Nisko, percubaan gagal menempatkan orang Yahudi di sebuah ghetto di Poland. Brunner semakin meningkat pangkat. Sebagai Hauptsturmführer, dia mengatur kereta api untuk menghantar orang ke kamp. Dia yang memimpin satu kereta api dari Vienna ke Riga, di mana dalam perjalanan dia membunuh seorang Yahudi sakit yang dikeluarkan dari hospital. Kemudian dia dihantar ke Perancis. Dia mendeportasi lebih 40,000 Yahudi dari Vienna dan banyak lagi dari Thessaloniki sebelum mengurus kamp Drancy, berhampiran Paris. Dari sana, dia mengatur konvoi ke kamp. Pada 1944, dia dihantar ke Slovakia untuk melakukan perkara sama. Pada bulan-bulan terakhir Reich, dia mengusir lebih 13,000 Yahudi ke kamp seperti Bergen-Belsen dan Auschwitz. Hampir tiada yang kembali. Selepas perang, Brunner hilang dalam kekeliruan. Dia dikelirukan dengan seorang Nazi lain yang mempunyai nama serupa dan dihukum mati. Sementara itu, dia menggunakan dokumen palsu dan pernah memandu kenderaan untuk tentera Amerika. Dia juga bekerja dengan rangkaian Gehlen yang kemudian menjadi asas perisikan Jerman. Pada 1954, dia melarikan diri dengan pasport palang merah. Dia melalui Rom, berada di Mesir memperdagangkan senjata, dan akhirnya tiba di Syria. Di sana dia menggunakan nama Dr. Fischer dan menjadi penasihat kerajaan.
Ramai percaya dia mengajar teknik penyiksaan dan penindasan yang dia kuasai sejak zaman Nazi. Syria melindunginya selama beberapa dekad. Pemburu Nazi seperti Klausfeld atau Wiesenthal cuba membawanya ke mahkamah, tetapi rejim Assad tidak menyerahkannya. Pada akhir 1980, Jerman Timur hampir berjaya mengekstradisinya, tetapi kejatuhan tembok Berlin menggagalkan segalanya. Pada 1990, Jerman menawarkan hadiah untuk maklumat yang membawa kepada penangkapannya. 2 kali bom dihantar kepadanya. Pada 1961, dia kehilangan satu mata dan pada 1980, beberapa jarinya hilang. Dipercayai Mossad bertanggungjawab. Pada 2001, Perancis menghukumnya penjara seumur hidup secara in absentia kerana menghantar ratusan kanak-kanak Yahudi ke kem pada 1944. Dia tidak pernah hadir di mahkamah. Pada 2014, Pusat Wiesenthal mengumumkan Brunner meninggal di Syria pada 2010, hampir 100 tahun. Tidak diketahui di mana dia dikebumikan. Dia tidak pernah dihukum. Wilhelm Mohnke, pengawal Hitler yang lari dari pengadilan. Wilhelm Mohnke dilahirkan pada 1911 dan menyertai Parti Nazi pada 1 September 1931 dengan kad nombor 649,684. 2 bulan kemudian, dia sudah dalam SS dengan nombor 15,541 dan pangkatnya cepat naik. Apabila Hitler menjadi Kanselir pada Januari 1933, markas SS meminta setiap regimen memilih 3 askar terbaik untuk unit pengawal peribadi. Pada Mac, dia terpilih dan dihantar ke SS Stabswache Berlin yang bertugas melindungi pejabat Kanselir. Pada Ogos, dia mengetuai sebuah company dan pada September, unit itu dinamakan SS Sonderkommando Berlin. Selepas penggabungan, dia mengetuai kompeni ketiga Batalion kedua. Tidak lama kemudian, dia dipindahkan ke Division 1. Leibstandart SS Adolf Hitler dan kerjaya militernya melonjak. Semasa kempen Poland pada September 1939, dia sudah bertugas. Dia cedera pada 7 September dan dihantar ke hospital di Prague. Kerana kecederaan itu, dia menerima pingat hitam dan tidak lama kemudian, Iron Cross kelas kedua pada akhir bulan itu dan kelas pertama pada November. Dalam serangan ke atas Perancis pada 1940, dia mengetuai kompeni kelima Batalion kedua dan mengambil alih unit itu pada 28 Mei selepas komander terkena tembakan. Pada masa itu, dia dikaitkan dengan pembunuhan 80 tahanan British dan Perancis berhampiran Wormhout, tetapi tidak pernah dibicarakan. Dalam kempen Balkan, dia cedera parah pada 6 April 1941 semasa serangan udara Yugoslavia. Dia hampir kehilangan kakinya, tetapi berjaya menyelamatkan sebahagian kakinya. Pada Disember, dia menerima Iron Cross emas. Pada Mac 1942, dia dipindahkan ke Batalion Gantian dan setahun kemudian, pada 1 September 1943, Division 12. Panzer SS Hitler Jugend dibentuk dengan remaja lahir 1926, sementara komandannya veteran. Mohnke mengambil alih regimen kedua division itu, 26 Panzer Grenadier SS. Regimen itu dikaitkan dengan pembunuhan 35 tahanan Kanada di Fontenay-le-Pesnel, tetapi dia tidak didakwa kerana kekurangan bukti. Dia mendakwa kesakitan di kakinya memaksanya mengambil morfin, tetapi tidak dapat dibuktikan sama ada ia mempengaruhi keputusannya. Dari Mac 1942 hingga Mei 1943, dia mengetuai Batalion Gantian Leibstandarte dan pada September dia mengambil alih regimen ke-26. Regimen itu mempunyai struktur luar biasa. Walaupun dikelaskan sebagai Panzer Grenadier, hanya satu batalion mempunyai kenderaan berperisai. Mereka juga menambah kompeni pengintai dengan kereta berperisai, menjadikannya pasukan pelik. Dalam pertempuran Falaise Pocket, Mohnke memimpin pasukannya ke timur Sungai Dives. Apabila tentera Jerman dipukul ke Seine, dia mengatur pertahanan di tebing barat untuk melindungi jambatan. Pada 11 Julai 1944, dia menerima Knight's Cross. Dia kekal memimpin sehingga akhir Ogos
apabila menggantikan Theodor Wisch yang cedera sebagai ketua Leibstandarte. Pada Disember 1944, semasa operasi Wacht am Rhein dan kemudian Nordwind, dia menyertai serangan terakhir Jerman di barisan barat. Divisionnya menyertai ISS Panzer Corps dan mengetuai kemarahan melalui Ardennes. Dengan sedikit bahan api, mereka bergerak perlahan. Pada 17 Disember, kumpulan Paper merampas depot di Bühlingen dan pada hari sama, lebih 60 tahanan Amerika dibunuh di Malmedy. Sementara itu, pasukan Monke terperangkap kerana jambatan musnah. Pada 24 Disember, serangan terhenti, walaupun serangan udara pada 1 Januari mereka tidak maju. Pada 27 Januari, operasi diisytiharkan tamat. 3 hari kemudian, Monke dinaikkan pangkat ke SS Brigade Führer. Dia dihantar ke Hungary, di mana dia cedera lagi dalam serangan bom. Dia juga mengalami masalah pendengaran dan dipindahkan ke tentera simpanan. Selepas pulih, Hitler menugaskannya mempertahankan daerah kerajaan Berlin, termasuk kanseleri dan bunker. Markasnya berada dalam terowong bawah tanah. Dia membentuk Kampfgruppe Monke, terdiri daripada sisa pasukan lain, militia dan pengawal. Dia mempunyai kira-kira 2,000 anggota, termasuk askar, pertahanan udara, keselamatan dan pelajar latihan. Mereka dikepung. Soviet mengerahkan lebih 1,5 juta askar hanya untuk menawan Berlin. Artileri tidak berhenti dari 20 April hingga akhir pertempuran. Dalam situasi itu, Hitler mengarahkannya mengadakan perbicaraan terhadap Hermann Fegelein. Monke mengetuai tribunal, tetapi Fegelein muncul mabuk, muntah dan tidak mampu berdiri. Monke memutuskan dia tidak layak diadili, menutup kes itu dan menyerahkannya kepada keselamatan SS. Dia tidak melihatnya lagi. Pada 30 April, dia disahkan Hitler sudah membunuh diri dan keesokan harinya, dia mula merancang pelarian dari bunker. Matlamatnya ialah melepasi kepungan dan sampai ke Elbe atau utara, di mana masih ada unit Jerman. Kumpulannya termasuk setiausaha, doktor, pakar diet Hitler dan pegawai lain. Mereka cuba bergerak melalui terowong metro, tetapi jalan tersekat. Mereka bercampur dengan orang awam dan askar di sebuah kilang bir. Pada 2 Mei, menyedari tiada jalan keluar, dia menyerah. Dia dibawa ke markas Soviet dan kemudian diserahkan kepada NKVD. Pada 9 Mei, dia dihantar ke Moskow untuk disoal siasat. Dia menghabiskan 6 tahun dalam pengasingan, kemudian dipindahkan ke Lubyanka dan kem tahanan Voikovo. Dia dipenjarakan sehingga Oktober 1555. Regimennya dikaitkan dengan beberapa pembunuhan tahanan, tetapi walaupun disiasat oleh Kanada dan negara lain, dia tidak pernah didakwa. Pada 1988, kes dibuka semula, tetapi pendakwa Jerman berkata tiada bukti mencukupi. Selepas dibebaskan, dia bekerja sebagai penjual trak di Basbüttel. Dia meninggal pada 6 Ogos 2001 pada usia 90 tahun di Damp, sebuah kampung pantai. Selepas perang, ramai anggota SS berjaya meneruskan hidup tanpa gangguan sementara dunia cuba membina semula dan selama beberapa dekad, mereka tidak disedari di pelbagai tempat tanpa sesiapa memeriksa siapa mereka atau apa yang dilakukan. Malah hari ini, tidak diketahui berapa banyak penjenayah perang hidup dalam masyarakat tanpa dikenal pasti. Dan apa makna tanpa nama ini bagi ingatan mereka yang tidak berpeluang terus hidup?